Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua sihat dan bersedia untuk belajar sejarah pada hari ini. Baik, sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita, cikgu nak kamu keluarkan buku teks sejarah. Okey, dan buka muka surat 120 seperti dalam video ni. Baik, hari ini kita masuk tajuk 9 iaitu identiti negara kita. Di bawah unit 9, bendera kebangsaan Malaysia. Okey, kita nak belajar pasal bendera hari ini. Kita nak belajar pasal asal-usul bendera, sejarah bendera. Okey, kalau kamu lihat dekat muka surat 120 ni, okey, ada gambar bendera kan? Okey, kibaran bendera kebangsaan tu melambangkan kebanggaan rakyat Malaysia. Kita baca kat sini. Okey. Okey. Sebelum kita teruskan lagi, kita baca sinopsis apa yang kita akan pelajari daripada tajuk daripada unit 9 ini. Okey, bendera kebangsaan ialah lambang kemegahan sesebuah negara. Maknanya semua negara dekat dalam dunia ni ada bendera masing-masing kan? Ada bendera kebangsaan negara masing-masing. Okey, kita akan belajar untuk memahami identiti bendera kebangsaan supaya dia dapat memupuk rasa bangga kita terhadap negara kita. Kita nak belajar pasal bendera minggu ni. Okey, tajuk ini juga akan ajar kamu sejarah bendera, asal-usul bendera datang dari mana nama bendera kita. Bendera kebangsaan kita ada nama kan? Apa nama dia? Macam mana boleh terciptanya nama tersebut? Okey. Dekat bendera kita ada warna. Ada warna biru, ada warna merah, putih, kuning. Semua tu ada maksud kan? Bukan suka-suka je. Lagi satu ada gambar bulan sabit, bintang dan jalur-jalur. Itu semua ada maksud yang tersendiri. Tu yang kita akan rungkaikan. Kita akan belajar dalam topik ini. Okey. Kita tengok lagi. Untuk minggu ini, untuk hari ini, apa yang kamu akan pelajari? Cikgu ambil dua je. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, tengok sini. Nombor 1 dan nombor 2. Tengok muka surat 121. Okey, nombor 1 apa? Kita akan belajar sejarah bendera kebangsaan. Asal-usul macam mana boleh terjadinya rekaan bendera kebangsaan tu. Siapa yang reka? Kan? Macam mana dia dihasilkan? Okey, dan yang kedua kita akan belajar nama bendera kebangsaan. Datang dari mana? Apa nama bendera kebangsaan kita? Nama bendera kebangsaan kita ada nama kan? Kamu ingat tak nama dia apa? Macam mana boleh tercetusnya idea untuk menamakan nama bendera kebangsaan kita? Kita akan belajar dua ni je dulu hari ni. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 122. Okey, inilah sejarah dia. Sejarah bendera kebangsaan. Okey, sebelum cikgu teruskan, saya nak memaklumkan pada kamu, lepas kamu tonton video ni, cikgu ada bagi kamu tugasan. Okey, tugasan tu kamu boleh buka dan tengok. Kamu jawab dalam buku nota sejarah berdasarkan apa yang kita akan baca ni. Okey, kita akan baca dan sekejap lagi kamu akan jawab tugasan tersebut. Okey? Alright, sejarah bendera kebangsaan. Okay. Bendera kebangsaan ni memang semua orang tahulah dia merupakan identiti negara kita. Ni kat atas ni dah nyatakan identiti negara. Menjadi lambang kemegahan rakyat Malaysia. Kalau orang nampak je bendera kebangsaan kita, orang dah tahu dah. Okey, itu negara Malaysia. Orang dah tahu dah. Bendera negara Malaysia. Sama juga kalau kita tengok bendera negara orang lain kan, kita dah tahu dah. Tu negara mana? Negara mana? Ingat dengan tak ingat je lah. Okey, bendera kebangsaan menjadi simbol penyatuan setiap individu. Okey, tanpa mengira kaum dan agama. Okey, sebagai seorang warga negara yang patriotik, kita perlu mengetahui, kita perlu memahami sejarah penciptaan bendera kebangsaan negara kita. Kita kena tahulah macam mana terciptanya bendera kebangsaan. Okey, jom kita tengok nombor 1. Okey, nombor 1 pada tahun 1949. Okey, kamu boleh baca sama-sama dengan saya. Okey, Majlis Perundangan Persekutuan menganjurkan pertandingan. Mereka cipta bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Dah lama dulu, pada tahun 1949 dulu. Okey, ada satu pertandingan. Mereka cipta. Masa tu negara kita tak ada bendera lagi lah. Masa mula-mula dulu kan. Nak mereka cipta bentuk ni. Jadi dia menganjurkan satu pertandingan. Jadi ramai yang masuk.
Okey, ramai yang berminat untuk menyertai pertandingan tersebut. Dan pada tahun 1949 juga, keputusan akhir diumumkan dalam The Malay Mail. Okey, dalam surat khabar lah, surat khabar The Malay Mail pada ketika itulah. Jadi, berapa rekaan yang diterima? 3 rekaan. 3 rekaan yang dipilih untuk masuk ke peringkat akhir. Okey. Kalau kamu tengok kat bawah ni, tahukah anda kan yang warna kuning ni, okay, kamu boleh tengok dalam buku kamu, sebanyak 373 penyertaan diterima dalam pertandingan mereka cipta. Okey, ramai yang berminat untuk menyertai 373. Tapi yang dipilih ke peringkat akhir cuma 3 sahaja. Okey, kamu tengok nombor 3 ni pula. Ini adalah bendera rekaan Encik Muhammad bin Hamzah. Ni orangnya. Okey, siapa dia? Apa kaitan dengan bendera ni? Sebenarnya bendera Encik Muhammad bin Hamzah ni lah yang berjaya dipilih menjadi bendera kebangsaan negara kita. Dialah yang daripada 3 tadi kan? Dialah yang berjaya. Okey, dia yang berjaya. Okey, Encik Muhammad bin Hamzah ni ialah seorang arkitek. Okey, dah nyatakan kat sini. Dari Johor. Dia merupakan rekaan yang terbaik. Rekaan dia adalah rekaan yang terbaik. So, dia dipilih lah daripada 3 yang terakhir tadi. Okey, dalam rekaan ni kita tengok ada 11 jalur berwarna biru dan putih. Terdapat bulan sabit dan bintang pecah 5. Alright. Kita tengok lagi. Okey, nombor 4. Okey, kamu buka muka surat 123 ya. Kita dah bergerak ke muka surat 123. Baik, reka bentuk yang dipinda. Okey, nombor 4. Daripada hasil ciptaan Encik Muhammad tadi, dia telah dipinda jadi macam ni. Okey, beberapa pindaan telah dibuat. Okey, jalur biru tadi. Kalau kamu perasan tadi, yang asal tadi dia biru kan? Biru putih kan? Tapi yang ni dia dah tukar jadi merah. Warna biru tu tukar jadi warna merah macam yang sekarang ni kan. Dan mengandungi 11 jalur. Semua ni 11 jalur. Kalau kamu kira di 11 jalur. Okay, next. Nombor 5. Bendera Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1950. Okey, pada tahun 1950, rekaan ni, okey, ni yang dah terakhir lah. Okey, dia diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Kalau kau baca kat sini, pada tahun 1950, April 1950, bendera ni dah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Dia mengandungi 11 jalur dan bintang pecah 11. Ada perubahan sikit dekat bintang ni kan. Asal dia pecah 5. Bila ada perubahan sikit, dia pecah 11. Baik. Okay, yang keenam, bendera Malaysia sejak tahun 1963. Okey, pada Mei 1950, pertama kali bendera Persekutuan Tanah Melayu ni dikibarkan. Di mana? Okey, di Istana Sultan Selangor. Tu kali pertama dia dikibarkan di Istana Sultan Selangor. Pada 16 September 1963, bendera kebangsaan mempunyai 14 jalur. Dari 11 tadi dah bertambah. Jadi 14 jalur dan 14 bintang. Bintang pecah 14. Okey, ini semua ada sebab dia. Kenapa jadi 11? Kenapa jadi 14? Itu kita akan belajar pada minggu depan. Okey? Okey, seterusnya muka surat 124. Okey, jalur gemilang bendera kita. Apa tu jalur gemilang? Tadi kata bendera kebangsaan. Sebenarnya ialah jalur gemilang tu nama kan? Nama bendera kebangsaan kita. Datang dari mana asal usul tu? Mana dapat nama jalur gemilang? Mari kita baca kat sini. Perbualan. Okey, nombor 1. Siapakah yang tahu nama bendera kebangsaan kita? Cikgu ni tanya anak murid dia kan? Okay, anak murid dia jawab. Saya tahu, cikgu. Nama bendera kebangsaan kita ialah jalur gemilang. Nama ini diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara yang ke-40 pada 31 Ogos 1997. Okey. Maknanya siapa yang umumkan? Tun Dr. Mahathir. Okey, kawan dia cakap apa pula nombor 3 ni? Bagus maklumat anda.
Tetapi mengapa bendera kebangsaan dinamakan jalur gemilang? Bagus soalan dia. Kan dia tanya kenapa nama jalur gemilang? Kamu tahu tak kenapa? Kamu tahu tak kenapa bendera kebangsaan kita diberi nama jalur gemilang? Bukan jalur cemerlang ke? Kan kenapa? Sebab nama jalur gemilang diberi kerana bendera kita mempunyai 14 jalur. Jalur tu bermaksud satu haluan yang sama untuk menuju kegemilangan bangsa dan negara. Jalur kat sini, jalur gemilang. Jalur tu maksudnya kita semua rakyat Malaysia ni satu laluan. Satu hala tuju. Kan? Jalur. Jalur tu kan lurus je kan? Kita bergerak dalam satu laluan. Kesaksamaan kan? Okey. Nombor 4 kat sini kan? Kita tengok nombor 5. Mana nombor 5? Nombor 5. Pusat sebelah. Kamu tengok buku teks kamu. Pusat sebelah kan? Gemilang pula bermaksud bercahaya dan cemerlang. Kita sebagai murid perlu belajar dan berusaha untuk memajukan negara. Itu maksud gemilang. Sebab tu dia bagi nama jalur gemilang. Kan? Walau di mana-mana kita berada, kita harus berbangga untuk mengibarkan bendera kebangsaan kita. Kita kena bangga dengan bendera kebangsaan kita. Kamu bangga tak dengan jalur gemilang? Mesti kena bangga kan? Apa kawan dia kata lagi? Betul Chong, mengibarkan bendera kebangsaan menjadi bukti kita sayang dan bersyukur menjadi rakyat Malaysia. Tak habis kita ni yang kat atas. Ada nombor 7. Apa cikgu dia kata? Cikgu bangga mendengar perbualan anda semua. Bukan sahaja tahu tentang sejarah dan makna nama jalur gemilang, tetapi tahu juga akan kepentingan mengibarkan bendera kebangsaan. Jadi kita kena bangga dengan jalur gemilang kita. Kita kena tak payah malu nak kibarkan kan jalur gemilang. Ada soalan kat bawah ni. Kamu tengok buku surat 124 tu. Cepat jawab. Cikgu nak tanya kamulah. Bilakah bendera kebangsaan kita dinamakan jalur gemilang? Bila? Kat atas ada jawapan kan? Ni lah jawapan dia. Kan? 31 Ogos 1997. Itu jawapan dia kan? Alright. Ni ada lagu Jalur Gemilang. Biasa dengar tak lagu ni? Merah membara, merah mubara, semangat wajah. Putihmu bersih, budi perketi. Kamu boleh nyanyilah sendiri. Kan lagu Jalur Gemilang. Biasa kita dengar kalau ada sambutan Hari Kemerdekaan. Baik, sampai di sini sahaja penerangan saya untuk minggu ini. Kita sambung lagi tajuk ini pada minggu depan. Dan hari ini jangan lupa ya. Siapkan tugasan yang saya bagi. Kamu boleh salin dalam buku nota sejarah. Jawapan untuk soalan tersebut semua ada dekat dalam yang kita bincang ni. Cikgu buat soalan tu berdasarkan yang kita dah baca sama-sama ni. Alright? Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.